Ada 11 orang ni. Nanti dia masuklah. Okey. Okey, peristiwa saling eksklusif dan peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Salah ayat tajuk saya ni. Okey, seorang pelajar dipilih secara rawak dari kelas 4 alfa. Diberi A. Pelajar yang tinggal di asrama, B. Pelajar lelaki, C. Ahli unit beruniform puteri Islam, D. Pelajar yang menaiki kereta ke sekolah. Seorang pelajar dipilih secara rawak dari kelas 4 alfa. Okey, dia kata tentukan peristiwa saling eksklusif atau tidak. A dan B. A pelajar tinggal di asrama, B pelajar lelaki. Eksklusif ke tidak saling eksklusif? Ya atau tidak? Tidak. 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 Tidak Kenapa tidak? Ada yang boleh jawab? Kenapa tidak? Ada? Tak ada? Okey, pelajar yang tinggal dekat asrama, dia tak cakap kan pelajar tu lelaki ke perempuan. Ada asrama yang lelaki dan perempuan. Jadi, B dia kata pelajar lelaki. So, kita tengok A dan B ialah peristiwa tidak saling eksklusif. So, betul. Kerana peristiwa A dan B boleh berlaku bersama. Boleh berlaku bersama sebab dia saya sebut tadi nak senang faham, dia berdikari dengan tidak berdikari So dalam pelajar tinggal di asrama ada juga pelajar lelaki. Okey, kita tengok B. A dan C. Dia kata pelajar yang tinggal di asrama ada yang unit uniformnya puteri Islam. Ya ke tidak? Tidak saling eksklusif. Tidak saling eksklusif, betul. Tidak saling eksklusif. Sebab bila ada benda yang sama, jawapannya tidak. Dia yang tak sama tu yang baru ya. Okey, kita tengok C. B dan C, pelajar lelaki, ahli unit beruniform puteri Islam dan namanya puteri. Adakah pelajar lelaki ada yang puteri Islam? Tak ada. Tak ada. So jawapannya? Saling eksklusif. Saling Saling eksklusif. Okay, saling eksklusif. Agak faham Okey, kita tengok D pula. Dia kata saling eksklusif juga. A dan D. Pelajar asrama tapi pergi sekolah naik kereta. Kan? Jawapannya tidak kan? Jawapannya tak mungkin berlaku. Jadi dia saling eksklusif sebab dia sendiri-sendiri. Pelajar tinggal asrama satu grup, pelajar yang pergi sekolah naik kereta satu grup. Dia saling eksklusif, berdikari. Senang cerita gitulah nak faham kan. Last, B dan D? Tidak saling eksklusif. Tidak saling eksklusif. Pelajar lelaki ada juga yang pergi sekolah naik kereta kan. Bila ada tu jadi tidak. Okey. Agak boleh faham sedikit saling inklusif dan tidak saling inklusif. Ikut kefahaman masing-masing lah Kalau saya mudah berdikari dengan tidak berdikari. Sendiri-sendiri je. Okey. So kita tengok lagi satu contoh. Raja di sebelah menunjukkan sebuah cakra berbentuk heksagon 6 sisi. Cakra tersebut diputar dan kesudahannya dicatat. W ialah peristiwa mendapat faktor bagi 20. So faktor bagi 20. Faktor bagi 20. Dalam sifir 20 lah 5,
4, 5. Lagi ada tak? Tak ada. Okey, 4 dan 5. X ialah peristiwa mendapat huruf konsonan. Huruf konsonan, huruf C dengan T. Okey. Y ialah peristiwa mendapat nombor kuasa 2 sempurna. Apa nombor kuasa 2 sempurna? Empat dan 9. Siapa yang dah lupa nombor kuasa 2 sempurna yang macam ni? 2 darab 2, 4. 3 darab 3, 9. 4 darab 4, 16. 5 kali 5, 25. 6 darab 6, 36. Dia darab diri dia sendiri. Itu yang dipanggil kuasa 2 sempurna. Macam 9 darab 9, 81. 81 ni kuasa 2 sempurna. Jadi dalam ini ada 4, iaitu 2 darab 2, 4, 3 darab 3, 9. Okey, Z ialah peristiwa mendapat huruf sebelum huruf H. Apa hurufnya? A dengan C. Okey, sekarang dia kata, tentukan sama ada peristiwa berikut ialah saling eksklusif ataupun tidak. W dan X. W dan X. Ada yang sama tak? Tak ada. Tak ada. So jawapannya saling Saling eksklusif. eksklusif. Yes, pandai pun. Okey, jadi jawapannya saling eksklusif. Ini. So kalau nak tulis ayat ringkas, saling eksklusif. Yang kedua, buat macam ini. W dengan X, tengah ni awak buat simbol persilangan, buat sama dengan, buat simbol eksklusif. Macam tu. Okey. B, X dan Y. X dan Y. CT 49. Manalah boleh gabungkan. Dia huruf, dia nombor. Jadi B jawapannya? Saling eksklusif. Pandai pun. Kenapa dia tulis tidak Okey, X dan Z. X. B, X dan Z. X dan B, X dan Z. X dan Z. Oh, okey. Kita jawab B lah, Wak. Tadi saya buat C Okey, B, X dan Z. X, C, T. Ini X. Z, A, C. Ada yang sama. So, dia tidak saling eksklusif. Sebab ada yang sama. Dia berfungsi. Okey, C, W dan Z. W dan Z. 4, 5 dan AC. Tak mungkin. So jawapannya Saling eksklusif. Yes, saling eksklusif. Okey, saling eksklusif, salin ini dan salin ayat matematiknya lah ni. Okey. Seterusnya D, Y dan W. Y dan W. 4, 5. Okey. Y 49, W 45. Ada yang sama. So dia Tidak Tidak saling saling eksklusif. saling eksklusif. Okey. So last kali Y dan hilang dah hurufnya. Y dan X kat sini sebenarnya Y dan X. So Y dan X, huruf dan nombor tak mungkinlah dia bergabung. Jadi dia saling eksklusif. Faham Okey. Kita tengok satu lagi. Last. Sebiji buah dipilih secara rawak daripada sebuah bakul yang mengandungi pelbagai jenis buah. Okey, P dan Q. Macam mana kita nak faham? Macam mana kita nak faham? Kita kena list dululah baru kita nampak kan? P ialah peristiwa mendapat manggis. Q ialah peristiwa mendapat buah-buahan tempatan. R ialah apple. S ialah buah rosak. Dia nak P dan Q. Manggis, buah-buahan tempatan.
dia sama. Bila sama, Tidak saling saling eksklusif. eksklusif. R dan P. R buah apple, P buah manggis. Ada kaitan. R dan P. Buah apple peristiwa. Okey, dia kata sebiji buah dipilih secara rawat daripada sebuah bakul yang mengandungi pelbagai buah-buahan. So manggis dengan apple tak sama kan? So dia saling eksklusif. Betul tak? Okey, P dan S. P dan S, manggis, buah rosak. Boleh? Kemungkinan kan? Setiap kali ambil tu manggisnya rosak. So dia Tidak saling tak eksklusif. saling eksklusif. Okay. So QR. QR buah-buahan tempatan buah apple. So ini dia tak mungkin bergabung kan? So dia eksklusif ke tidak? Saling eksklusif. Sebab dia berpisah kan? Dia sendiri-sendiri. Dia bersendiri-sendiri. Buah apple dan buah-buahan tempatan. Okay. R dan S. Apple rosak. So ini tidak eksklusif sebab buah apple boleh ada yang rosak. So kita tengok, okey, tidak saling eksklusif. Okey, saling eksklusif, tidak saling eksklusif. Okey, saling eksklusif, tidak berlaku bersama apple ialah buah-buahan import. Okey, last kali, tidak saling eksklusif. Tak mungkinlah dia bersama Okey, ini praktiskan diri 9.3a. Sebiji dadu ada di lambung. Okey. Saya rasa awak boleh buat lah Apa agak-agak jawapan P dan Q ni? A. Jawapan A. Saling eksklusif ke tidak? Tidak saling eksklusif. Tak saling eksklusif. Nak cikgu terangkan ke? Tak payah kot cikgu. Faham Dah faham Boleh Okey. cikgu, boleh. Kalau abang dah faham, okey, cikgu teruskanlah Okey. Dia tidak saling inklusif, P dan R, Q dan R. Saya rasa dah boleh lah ni. Ni pun sama je. Nombor 2 ni. Okey, nombor 3 ni pun sama. Dia sama dengan yang cikgu terangkan contoh tadi. Okey, kita teruskan. Kali ni penambahan. Okey, tadi nak faham je sebenarnya. Eksklusif dengan tidak eksklusif. Berdikari, tidak berdikari. Senang nak ingatlah. Ikut pemahaman masing-masing lah Ada orang buat contoh lain. Okay, so hari ni kita nak belajar penambahan. Okay. Sebenarnya, apa yang dia bagi formula dekat buku ni, kalau kita tak tengok formula pun, kita boleh faham jika awak ada basic kebarangkalian yang awal hari tu. Contoh, ada satu peristiwa, ada satu peristiwa ambil 3 biji bola daripada 10. So bila ditulis 3/10. Dia kena ada basic yang awal hari tu lah Okay. Sekarang kita sambung kaedah rumus Rumus penambahan kebarangkalian bagi peristiwa saling eksklusif. Okay. So tadi kita dah cakap untuk saling eksklusif ni yang bertindan yang sama kita tak ambil. Sebab tu dia buang, dia tolak yang sama, yang bertindan tu. Macam tadi 4, 9 dengan 4, 5 kan. Yang ini ni dibuang. Ditolak benda yang sama. Benda yang sama tu dibuang. Peristiwa yang sama tu dibuang. Jadi kita hanya ambil peristiwa yang tak sama sahaja. Okay. So ini formula dia. Bilangan peristiwa gabungan bagi peristiwa A dan B. Ini gabungan ialah bilangan peristiwa A dengan peristiwa B tapi buang yang sama, yang bersilang So kaedah 2 dia ada 2 kaedah. Kaedah 2 awak senaraikan set tu, lepas tu dapat bilangan dia bahagi dengan bilangan peristiwa dia.
Mungkin tak berapa nampak, kita tengok contoh Okey, contoh. Sekeping kad dipilih secara rawak dari sebuah bekas yang mengandungi 2 keping kad kuning. Okey, kad kuning ada 2. Okey. 2 keping kad merah, merah ada 2 dan 6 keping kad ungu. Ungu ada 6. 3, 4, 5, 6. Okey. A ialah peristiwa mendapat kad ungu. Jadi ini peristiwa untuk A. Okey. B ialah peristiwa mendapat kad kuning. Ini adalah peristiwa B. C ialah peristiwa mendapat kad merah. Ini adalah C. Sana. Kita stop kejap ya. Sambil tu awak tengok. Okey. Sekarang ni. Sekejap
Okay, sorry kita sambung balik. Nampak skrin cikgu Nampak. Tak maaf lah berhenti sekejap tadi kita baca doa. Lepas tu anak saya minta print pula. Okay, kita sambung. Okay, ini yang tadi. Ya, tutup pintu. Okay, ini yang tadi. Okay, so dia kata tentu sahkan rumus penambahan kebarangkalian bagi setiap peristiwa bergabung di bawah dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. So sebelum ni kalau masih ingat, untuk mengira kebarangkalian yang bersandar tidak bersandar hari tu, ada dua kaedah saya ajar. Satu kaedah formula, yang kedua kaedah penyenaraian. Sama juga ini kaedah formula dengan kaedah penyenaraian. Yang formula kita gunakan pecahan, okay? So dia nak, okay, dia bagi contoh kat sini, A atau B. So ini adalah peristiwa A, ini adalah peristiwa B. A ialah warna ungu. Ungu ada 6. Daripada semua sekali 10. Tambahkan B ialah kuning. Kuning ada 2. Daripada berapa? 10. So dapat 8/10. Dia kecilkan 2 darab 4, 2 darab 5. Ini kaedah gunakan formula, rumus. Rumus tu formula lah Sebelum ni kita guna perkataan formula. Okey, yang kedua dia kata kat sini dia nak suruh kaedah penyenaraian. Tujuan kita buat kaedah formula ni untuk semak jawapan kita betul ke tak. Ni dia tulis maka terbukti. So macam mana nak guna kaedah penyenaraian? So senaraikan. A ialah peristiwa yang berlaku jika dia berwarna ungu. So ada berapa? Ada 6. Satu, untuk bezakan dia, awak letak U1, U2, ungu 3, ungu 4, ungu 5 dan ungu 6. Then tutup curly bracket. B, okay, awak senaraikan kuning 1, kuning 2, tutup curly bracket. Kemudian gabungan. Ini gabungan. Simbol dia bentuk U union bahasa Inggerisnya. Bahasa Melayunya gabungan. Gabungkan dia. Campurkan dua-dua. So dalam ni ada 8. Okay. Dan NS ialah bilangan peristiwa. So untuk dapatkan macam ni kaedah penambahan, okay, bilangan peristiwa bagi A gabungan B sama dengan berapa bilangan A gabungan A dengan B? Ada 8. Daripada berapa? 10. So dapat 4/5. So sama dengan kaedah rumus, kaedah formula. Sama sebenarnya yang kita belajar sebelum ini. Cuma dia nak tanya kat sini, dia eksklusif ke tidak eksklusif. A dengan B, kuning dan ungu dia tak bergabung. Jadi bila tak bergabung, dia saling eksklusif. Okay. Kena tulis dulu saling eksklusif dan baru guna kaedah pengiraan yang kat bawah ni. Okay, kita tengok contoh yang kedua, B. Soalannya sama. Tapi kali ni B nak B atau C. B ialah kuning, C ialah merah. Dua-dua dia ada 2. Okay. So, dia adalah saling eksklusif sebab tak mungkin kuning dengan merah, tak mungkin kuning dengan merah bergabung. Kuning ada 2, merah ada 2. Jadi 2 daripada 10 peristiwa tambahkan dengan 2 daripada 10 peristiwa. So awak akan dapat 4/10 dikecilkan jadi 2/5. Kaedah penyenaraian, awak senaraikan peristiwa B iaitu kuning 1, kuning 2, peristiwa C merah 1, merah 2, gabungkan. Okay, gabungkan. So dalam dia ada 4 lah. 4 daripada peristiwa sebenar itu 10. So 4/10 dapat 2/5.
So kaedah penyenaraian itu betul sama dengan kaedah formula, iaitu rumus. Okey. Ini contoh soalan. Satu nombor dipilih secara rawak dari set H. Ini kalau dapat soalan kena perhatikan benda alah ni. So nombor kosong tak masuk ya sebab tak ada garis bawah dia. So dia start dengan 1, 2 dan dia berakhir dengan 15 sebab bawah dia ada garisan ini. So 15 masuk dalam senarai. Kosong tak masuk. So bila dapat soalan kena hati-hati dengan soalan yang dia bagi. Okey. So dia kata W ialah nombor gandaan 4. So dalam peristiwa W gandaan 4, 8, 12, 16 masuk tak? Tak. Tak, sebab dia nak sampai 15 sahaja. Okay, so sampai 12. So nak mudah memang kena senaraikan lah baru nampak. X mendapat nombor faktor 6. Faktor tu sifir 6. 6. Apa faktor bagi 6? 1 darab 6. 2 darab 3 dapat 6. Ada lagi tak? Tak ada. Maksud 6 darab 1 sama je lah. 3 darab 2 sama je lah. Tak payah tulis yang ini. So faktor bagi 6 ialah 1, 2, 3, 6. So nombor ni masuk tak? Ada. 1 ada. 2, 3, 6. Okey, Y mendapat nombor kuasa 2 sempurna yang lebih besar daripada 5. So 4 tak masuk lah kan? Sebab dia nak lebih besar daripada 5. 2 darab 2, 4. 3 darab 3, 9. Lagi kuasa 2 sempurna. 4 darab 4, 16. Dah tak masuk. Hanya 9 sahaja yang boleh. Okey, Z mendapat nombor ganjil yang lebih besar daripada 5. Nombor ganjil 7, 9, 11, 13, 15. Okey, lepas kita senaraikan, baru kita boleh jawab soalan. Okey, wakilkan peristiwa di atas dengan gambar rajah van. So inilah gambar rajah van. Okey, masa awak buat bulat-bulat ni semua, jangan lupa buat segi 4 pagar keliling dia ni. Kemudian di luar pagar ada huruf E, italic macam ni. Kalau tak pandai, buat bentuk macam E, betul ada echo sikit. Jadilah bentuk set semesta. Ini adalah simbol bagi set semesta. Kemudian dia kata buat gambar rajah van. Awak nak buat bulat-bulat macam ni, awak nak buat 4 segi macam yang tadi. Mana tadi? Tak apalah. Dia boleh 4 segi juga, tapi biasa orang buat bulat. Okey. So langkah yang pertama kita dah buat, dia suruh lukis dengan gambar rajah van. Siapa yang lupa apa itu gambar rajah van, ini dia. So kalau nak cikgu tulis juga macam mana nak hasilkan dia, harap masih ingat lah. Ni bab set tingkatan 4 kita ada belajar awal tahun hari tu. Lepas tu kita belajar juga tingkatan 1. Saya ambil pointer. Okey. So W ialah 4, 8, 12. 4, 8, 12. Ini untuk W. Okay. Kemudian X ada 2. 1, 2, 3, 6. Dia sendiri-sendiri. 1, 2, 3, 6. Ini adalah X. Okay. Kemudian Y 9. Y 9. Semua sendiri-sendiri. Ini Y. Okay. Z 7, 9, 7, 9, 12. So Z ada, saya masukkan Z. Dia ada 7, 9, 11, 13, 15. Okay, ini Z.
Ni Z. Okey. Kemudian bila dah siap, buat dia punya rumah luar. Biasanya kalau saya buat dia punya kotak rumah dia tu last sekali. Baru ambil pembaris, gariskan. Lepas tu buat simbol. Inilah set semester. Dan jangan lupa label. Sini ada huruf Z. Set. Dan biasanya bulat lah. Ni cikgu buat. Okey. So dah lukis set semester. Dia kata senaraikan semua kesudahan yang mungkin. X atau Y. So dia buat yang A ni ada dua kaedah. Sebab dia kata tentu sahkan. Bila tentu sahkan rumus, awak kena guna dua. Tentu sahkan maksudnya, adakah dengan kaedah penyenaraian jawapannya sama dengan rumus? Tentu sahkan rumus. Penambahan bagi setiap peristiwa bergabung dengan menyenaraikan kesemua. Jadi buat dua-dua kaedah. Okay. So firstly jawab dulu eksklusif ke tidak eksklusif. X atau Y. X atau Y. X atau Y. X dengan Y dia asing, sendiri-sendiri. So dia saling eksklusif. First jawab ini dulu. Okay. Eksklusif dengan tidak. Then baru jawab. Okay. X. X ialah 1, 2, 3. Ada 3 nombor dekat X. 1, 2, 1. X ada 4 Sorry, ini bukan 12 lah. 1. Okay. 1, 2, 3, 6. So, X ada 4 daripada 15 peristiwa. Semua sekali huruf ni ada 1 sampai 15. Okay. Kemudian Y 9. Ada 1 sahaja. Tambahkan. Dapatlah 5/15 dimudahkan jadi 1/3. Bila kaedah penyenaraian ni, awak senaraikan semua gabungan X dan Y. Awak senaraikan semua X dan Y. Okay. Buat curly bracket 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 6. Sambung dengan 9. Okay. Kemudian buat ini N ni bilangan. Berapa bilangan gabungan ni? 5. Okay. Berapa bilangan peristiwa? NS ni keseluruhan 15. Jadi kalau tak nak buat ini pun tak apa. Terus je 5/15 dapat 1/3. So maka terbukti dia adalah sama. Okay. So kita teruslah tengok contoh lah terus tengok latihan macam ni Okay. Atas ni saya dah siapkan skema dia. 2 biji dadu ada di lambung secara serentak. Q ialah peristiwa mendapat jumlah mata daripada 2 dadu lebih daripada 9. 2 biji dadu. So 1 dadu ada 6 permukaan. So bila 2 biji dadu awak darabkan je 6 permukaan dengan 6 permukaan. So peristiwa dia jumlahnya ialah 36. Ni dadu pertama, dadu kedua. So jumlah peristiwa NS ada 36. Okey. Ni peristiwa A darab dengan peristiwa B jumlah. Okey. Sekarang dia kata Q ialah peristiwa mendapat jumlah mata daripada 2 dadu lebih daripada 9. Okey, 2 lebih daripada 9. Ni nak cepat kalau tengok ke atas ni 4, 6. Dia nak lebih daripada 9. Okey, dadu yang pertama mungkin 4. Dadu yang kedua 6. So jumlahnya 10. Okey, dadu yang pertama 5. Dadu yang kedua pun 5. 10. Dia nak lebih daripada 9. Kena senaraikan dulu Q. Okay. Kemudian senaraikan R. Then baru awak boleh catat bilangan dia. Okay. Baru boleh catat bilangan dia. Jadi kat sini nak cepat dah azan zuhur dah. So kat sini dia bila disenaraikan. Okay. Dia senaraikan sebab dia kata
tentu sahkan rumus. So rumus tu bilangan peristiwa Q ni ada berapa? Okay, Q ada berapa? So perkan dengan 36. Okay, saya buatlah satu 46, apa lagi? Yang mungkin 10 lebih daripada 9. 45 tak mungkin. 5 dengan 6. Lagi 6 dengan 4. Dadu yang pertama 6. Dadu yang kedua 4. Dadu yang pertama 6. Dadu yang kedua 5. Okey, kemudian dadu yang pertama 6. Dadu yang kedua pun 6. So dia lebih daripada 9. Okey, ada lagi tak? Tak ada. Ini peristiwa Q. Peristiwa R. R ialah peristiwa mendapat hasil darab mata daripada dua dadu ialah gandaan 5. Ialah gandaan 5. Okey. So 1 dengan 5. 5. Dadu yang pertama 1, dadu yang kelima 5. Okey. Kemudian dadu yang kedua, dadu yang pertama 2, dadu yang kedua 5. Dapat 10. Okey, lagi gandaan 5. Macam kat sini dia kata 3, 5. Dia nak gandaan 5 kan? So 4, 5. Jadi 5, 5 masuk tak? Gandaan 5. Ialah gandaan 5. Okey, kat sini 4, 5, 5, 1. Dadu yang pertama 5, dadu yang kedua 1. Okey. Dadu yang pertama 5, dadu yang kedua 2. Okey, lagi dadu yang pertama 5, kemungkinan dadu yang kedua 3. Ada lagi tak? Dadu yang pertama 5, dadu yang kedua 4. So dapat 5, 10, 15, 20. Ini 5, 10, 15, 20. Kenapa 5 tak masuk? Kenapa 5 tak masuk? Okay, dia kata hasil darab mata daripada dua dadu ialah gandaan 5. Ialah gandaan 5. Kenapa 5 tak masuk ya? Ada dapat ni? Jawapan kenapa 5 tak masuk? 5 masuk tak? Kelas. Lima masuk tak? Masuk. Masuk sebenarnya. Tapi kenapa dekat jawapan dia tak ada 5 ni? Dekat atas ni dah ada. Nampak tak? Nampak. Sekarang sini kita senaraikan R kan? Okey, kita senaraikan R. So apa lagi yang masuk? Senang kita gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paling senang, betul tak? 1, Betul. 1, 5, 2, 5, 3, 5. Paling senang lah. 4, 5, 5, 5, 6, 5. Kemudian dadu balingan lagi. Depan ni pula. 5, 1, 5, 2. Dadu yang pertama 5. Dadu yang kedua 3. Dadu yang pertama buat macam tu sampai sudah. Okay, 5 mungkin tak? Dah ada ni? Okay, 5, 6. So dia inilah bilangan peristiwa dia. Jadi kalau kaedah pengiraan sebab dia nak rumus rumus dan penyenaraian. Okay, yang soalan skema bagi ni jawapan sahaja. Ini penyenaraian, ini dia punya jawapan. So awak kena tunjukkan. So yang pertama ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 daripada 36 tambah
Ni ada 6 kali 2, 12. 12 per 36. 36 adalah peristiwa keseluruhan. 6 adalah peristiwa Q, 12 adalah peristiwa R. So kita tambahkan, kita akan dapat 18 per 36. Bila kita kecilkan, 2 darab 9 kan? CV3 boleh ni. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Betul tak ni? Okey, bila dia nak atau ini, bila kita gabungkan, yang sama tu dia tak ambil kan? Yang sama dia tak ambil. So kat sini dapat 18 per 36. So kalau kita permudahkan, 9 darab 2, 9 darab 4. 18 darab 1, 18 darab 2, 1 per 2. Tetapi kat sini kenapa dia dapat 7 per 18? Kita tengok yang sama ni dia tak ambil. Yang sama dia tak ambil. Okay. Kita guna yang bawah ni lah. Lebih mudah nampak. Okay, peristiwa dia. So ini dah ada 5 per 5. So ni dah ada. So sekali sahaja. So 5 per 6 dah ada. Kita tak ambil yang ini. 5 per 6 dah ada. 5 dengan 6 dah ada. Apa lagi yang sama? 4, 6. 4, 6 tak ada. 6, 4, 6, 5 dah ada. Tak ambil. 6, 6. Jadi, okay, dia nak kesatuan kan? Kesatuan. Yang sama tu dia tak ambil. Okay, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 daripada 36. 15 daripada 36. Betul ke ni? Ada lagi tak yang tak patut ambil? 4, 6, 5, 5. Oh ni 5, 5 kita tak potong ni. Kat atas ni dah ada 5, 5. Yang sama kita ambil sekali je. Okay. So 14 bilangan dia. 14 peristiwa. Yang double tu kita tak ambil. Kita ambil satu-satu je. Benda ni dah berlaku dekat set Q, dah ada. Dah redundant. Kan kalau kita buat macam ni, kan ada yang sama, kita tulis sekali je. 5 kita tulis sekali je, 5, 6 sekali je. Sebab tu kita kira sekali sahaja. Kita tak buat dia 2 kali. Faham ke tak Faham ke tak Maksudnya ini 4, 6. Ini 4, 6. 5, 5 tu kita tulis dekat persilangan kat sini. Okay. Kemudian 5, 6 pun tulis dekat persilangan sebab bawah ada. Okay. 6, 4 pun tulis di sini. 6 dengan 4. Okay. 6 dengan 5 pun kita tulis dekat persilangan dia. 6, 6 pun tulis dekat persilangan dia. Yang lain tu dia tulis kat sini. 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4. So, bilangan peristiwa semua ini. Bilangan peristiwa ini. Tu yang jadi 14. Okay. Yang redundant tu duduk tengah. Jadi kita kira semua sekali je. So, jumlahnya adalah 14 peristiwa. Okay. Bahagikan dengan jumlah keseluruhan. Jumlah keseluruhan. So, bila kita kecilkan 2 darab 7, 2 darab 18. Okay. So, kalau awak senaraikan macam ni lah. Yang 5 dengan 5, 6 ni semua sekali je dia buat. Okay, boleh tak
Faham tak? Kita tengok B. Harap-harap. Try. Tengok B Lepas ni ada kelas tak? Tak ada. Tak ada. Tadi yang saling inklusif tu faham Faham. Okey. Yang penambahan yang mula-mula tu faham. Yang ni macam pening sikit Ke faham? Pening sikit. Pening sikit. Cikgu awak ni yang buat awak pening sikit. Sekejap. Kita test satu lagi. InsyaAllah kalau ayat ni awak faham, kita berhenti dulu lah hari ni kita belajar saling inklusif dulu. Nanti baru yang keseluruhan. Okey, kita tengok Q atau S. Q atau S. Q tadi kita dah senaraikan. Pen ni. Q ialah 2 dadu lebih daripada 9. Tadi kita dah senaraikan. Dadu yang pertama 4, 5 masuk tak 45? 45 masuk tak tadi? Tak masuk. Dia nak lebih daripada 9. 4, 6 masuk. Okay. 5, 5 masuk. Okay. 5, 6 masuk. Ada lagi tak? 6, 6. Ada 4 peristiwa je kan tadi? Okay. Ada 4 peristiwa sahaja. So kalau siapa masih tak faham, dadu yang pertama 4, dadu yang kedua 6. So jumlahnya 10, lebih daripada 9. Dadu yang pertama 5, dadu yang kedua 5, jumlahnya 10. Dadu yang pertama 5, dadu yang kedua 6, 11. Dadu yang pertama 6, dadu yang kedua 6. Okay. Tapi kita boleh list lagi ni. Dadu yang pertama 6, dadu yang kedua 5. Dadu yang pertama 6, dadu yang kedua 4. Peristiwa ni awak terbalikkan. So 4, 6, 6, 4. 5, 5 sekali je lah. Okay. 5, 6, 6, 5. 6, 6. Okay. Boleh So jumlahnya 2, 4, 6. Okay tadi Okay. Sekarang S pula. S apa peristiwa dia? Mendapat 2 mata yang sama daripada 2 dadu. Mendapat 2 mata yang sama daripada 2 dadu. Okey, 2, 1, 1. Mendapat 2 mata yang sama dari 2 dadu. Okey, 1, 1. 2, 2. 3, 3. 4, 4. 5, 5. 6 dia nak mata yang sama. Okey. Sekarang ni kita senaraikan. Okey. Bilangan gabungan Q S. Bilangan dia. Berapa gabungan dia? Sekali je yang sama, tak payah ambil. Yang ini ambil sekali je. Ada lagi tak? Ini sekali je ambil. Kita potong. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 daripada berapa peristiwa? 10 daripada 36 peristiwa kesemuanya. Jadi kita kecilkan 5/18. Boleh Okey, ini guna kaedah lah. Okey, kalau yang guna formula, tapi dia kata sekarang dia nak kaedah penyenaraian. So inilah kaedah dia dapat 5/18. Kalau kita guna formula, yang pertama ni ada 2, 4, 6. 6 daripada 36. Okey, yang kedua ni ada 2, 4, 6. 6/36. Okey, ini guna kaedah formula lah, rumus. So 12/36. Okey, 4 kali
3, 4 kali 9. 3, 1, 3, 3. Tak sama. So untuk ini, so okey, bila masa kita boleh guna kaedah rumus ni dengan kaedah penyenaraian. Sekarang dia nak tentusahkan. So kita tengok balik tentusahkan tadi. Ini tentusahkan ini contoh lain lah. Okey. Dia kata kesatuan bilangan 3/8 dapat 7/8. Kenapa kita tak dapat sama? Apa salah kat sini? Apa salah kat sini? Ada yang dapat detect apa salahnya? 2, 4, 6. 2, 4, 6. 6 daripada 6. Sebab dia tak saling eksklusif. Dia tak saling eksklusif. Kalau saling eksklusif, baru boleh guna kaedah rumus. Ikut. Kita tengok contoh kejap. Okay. Yang ini, dia tak cakap saling eksklusif kat sini. Okay, kita tengok yang ini ini kaedah rumus. Ini kaedah penyenaraian. Okay, dia nak B dan C. B dan C. B nombor perdana genap. Yes, nombor perdana ada nombor genap. So dia tidak eksklusif. Okay, untuk C ni. So tidak eksklusif, dia boleh buat dua-dua kaedah penyenaraian dengan formula. Kita tengok contoh B. Ini B. Dia kata A dan C. A lebih besar daripada 8, C nombor genap. 8, 10 nombor genap. So dia adalah tidak eksklusif. So boleh dua-dua. Tengok A. A, B. A ialah lebih besar daripada 8. B ialah nombor perdana. 9 masuk. Dia tidak eksklusif. Dia boleh buat dua-dua. Okey, tak apa, kita tengok dulu Kita tengok dulu. Tapi tadi kaedah penyenaraian dah faham kan? Untuk formula je. Okey, kita tengok lagi sekali Bagi close kelas ni, bagi faham. 4, 5, 6, 7, 8, 9 diletakkan dalam sebuah kotak. Okey. A ialah peristiwa mendapat nombor lebih besar daripada 8. Okey. A lebih besar daripada 8. Ni kaedah penyenaraian lah. 9, 10, 11. Okay, B ialah nombor perdana 5, 7, 11. So dia kata A atau B. A atau B 5, 7, 9, 10, 11. Okay, dia gabungkan. So dia dapat 5 daripada peristiwa 2, 4, 6, 8. 5 daripada peristiwa bila dah gabungkan. Daripada formula kesatuannya 11. A dengan B gabungkan jadi 11. Okay. A dengan B. A ialah 3 daripada 8. B ialah okey. Tahu tak kenapa kita salah? Kita Sebab tak buat tolak. That's why kena belajar sampai habis. Okey, kita tak tolak. Mana kerja kita tadi? Okey, silap kita mana? Kita tak tolak. Okey. So kat sini dah betul dah tadi. 6/36 tambah 6/36 tolak. Okey, apa yang sama? 1. Okey, 2. Ada lagi tak yang sama? Tak ada. Tak ada, 2 je. So tolak 2. So 6 tambah 6, 12, tolak 10/36 dapat. Okey. Jadi betul lah formula dia. Peristiwa PA dengan PB kena tolak. Peristiwa A bersilang B. Barulah terbukti saling eksklusif dengan kaedah
formula dengan penyenaraian. Penyenaraian senang. Penyenaraian kita senaraikan yang kita nampak. Formula kena ingat. Ini formula yang sebelum ni kita belajar, yang sebelum kelas-kelas sebelum ni, yang hari ni saling inklusif ada melibatkan tolak. Tolak apa? Benda yang sama. So boleh faham tak? Faham. Saya rasa insyaAllah dah boleh dah ni. Okey, ada soalan ni nanti buat dalam buku tulis Buat dalam buku tulis, nanti bila bersemuka benda-benda tu kita tengoklah buku awak dah tebal mana kalau buat Okey, so kita sampai sini dulu. Saya nak awak buat 9.3A yang tadi, 9.3B soalan tanya salin dia punya jalan kerja sahaja. Saya rasa masih ingat dan lepas ni terus buatlah supaya tak lupa. Okey, ada nak tanya apa-apa tak? Macam rasa lega sikit benda tu dah settle. Tadi kenapa tak sama? Okey, so kita ada Kit ni faham tak Kit anak murid saya seorang ni dia tak faham bahasa Melayu. Mungkin daripada nombor tu dia boleh. Okey, itu sahaja daripada saya. Yasmin ada Ada. Okey, terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Ibu. Terima kasih cikgu. Harap-harap faham lah. InsyaAllah Ibu. Jaga diri Ibu. InsyaAllah.